Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azri binti Kamarudin. Okey, pada hari ini saya ingin membuat satu rumusan berdasarkan artikel yang telah saya baca yang bertajuk Isu dan Cabaran Pembelajaran Digital dalam Transformasi Pendidikan Negara Pasca COVID-19. Artikel ini telah ditulis oleh 5 orang penulis iaitu Ida Warna Hashim, Rashidah Othman, Nur Syahidah Abdullah, Kartina Muhammad Yusof dan Muhammad Roslan Abdul Rahman. Artikel ini diterbitkan pada 25 Disember 2022. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti isu dan cabaran pembelajaran digital dalam transformasi pendidikan negara yang telah memberi impak yang besar kepada guru dan pelajar akibat penutupan semua institusi pendidikan semasa wabak COVID-19 sedang melanda negara kita. Penyataan masalah yang telah mendorong untuk kajian ini jalankan adalah yang pertama, untuk mengkaji isu dan cabaran yang harus dihadapi oleh golongan pendidik dan pelajar untuk pembelajaran digital dalam transformasi pendidikan negara. Menurut Ismail 2005, dua cabaran terbesar ialah kemahiran teknikal dan perubahan sikap guru dalam mendepani arus perubahan dunia pendidikan. Manakala menurut Muhammad Nazrul 2020, cabarannya adalah berkaitan dengan perubahan sikap guru untuk mengupdatasi peralatan pembelajaran digital. Isu yang pertama adalah kekurangan peranti elektronik. Cabaran ini dihadapi oleh kebanyakan murid yang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan dan miskin. Mereka lebih memerlukan wang untuk membeli keperluan asas berbanding dengan peranti elektronik. Kesannya, anak-anak ini tidak berpeluang untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian pada waktu pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil dapatan kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara atas talian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan hasil daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa terdapat keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang anak tetapi hanya mempunyai sebuah telefon pintar. Kesannya, anak-anak ini perlu berkongsi peranti elektronik. Keadaan ini menyulitkan pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian atau menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Secara tidak langsung, pelajar ini akan mudah tercicir daripada mengikuti proses pembelajaran. Cabaran yang kedua ialah kerjasama ibu bapa. Sebelum ini, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, terdapat rungutan daripada segelintir ibu bapa yang berasa tidak puas hati dengan cara guru melaksanakan pembelajaran dari rumah. Buktinya, terdapat seorang bapa yang telah menghantar mesej audio yang memarahi guru kerana memberikan tugas yang terlalu banyak sehingga membebankan anaknya. Pada hakikatnya, perbuatan ini tidak wajar kerana sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, guru tidak memaksa pelajar untuk menyiapkan tugasan kerana memahami keadaan pelajar yang mempunyai pelbagai kekangan. Sebaliknya, guru sentiasa berusaha mencari kaedah yang paling sesuai dengan keperluan muridnya dan sanggup berkorban tenaga dan masa untuk menyediakan bahan pembelajaran kepada anak didiknya. Oleh itu, tidak dinafikan bahawa kerjasama daripada ibu bapa juga merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh guru. Ibu bapa sepatutnya menjadi fasilitator ataupun tempat rujukan supaya penyampaian ilmu semasa Perintah Kawalan Pergerakan berjalan lancar kerana ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dan sentiasa bersama dengan anak-anak mereka. Manakala isu yang ketiga ialah amalan guru dalam pembelajaran digital. Menurut Maizzatul Hayati 2015, guru-guru mempunyai tanggapan negatif terhadap pembelajaran digital mempengaruhi amalan guru dalam melaksanakan pembelajaran secara digital. Guru-guru merasakan pengajaran digital adalah sesuatu yang sukar dilakukan. Hal ini berlaku kerana guru-guru ini kurang memiliki ilmu pengetahuan berkenaan pembelajaran digital
platform dan perisian digital. Bagi mereka menjangkakan mereka memerlukan ilmu dan kemahiran literasi yang tinggi bagi melaksanakan pendekatan ini. Walaupun terdapat pelbagai alatan yang dapat membantu guru-guru, tapi mereka memberi alasan mereka tidak mempunyai waktu untuk menerokai dan belajar sendiri sebelum dapat dipraktikkan kepada pelajar. Guru-guru pada abad ke-21 bukan sahaja perlu memiliki ilmu pengetahuan, malahan mereka dituntut untuk mempersiapkan diri mereka dengan ilmu-ilmu teknologi dan penggunaannya dalam pembelajaran abad ke-21. Justeru, pemberatan terhadap penguasaan ilmu teknologi adalah sangat digalakkan kepada golongan pendidik untuk menghadapi harus perubahan dalam dunia pendidikan negara dengan kesediaan mendalami ilmu teknologi. Seterusnya, untuk objektif kedua iaitu kepentingan pembelajaran digital dalam transformasi pendidikan negara. Yang pertama, mempelbagaikan cara penyampaian ilmu pengetahuan atau cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kandungan pengajaran dan pembelajaran boleh disampaikan dalam pelbagai cara tanpa meningkatkan kos dan masa yang diperlukan untuk belajar. Misalnya, bahan mengajar berbentuk video, audio, teks, gambar, permainan dan lain-lain lagi. Hal ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar mengikut kesesuaian dan minat pelajar. Selain itu, segala maklumat dalam talian boleh diakses oleh pelajar pada bila-bila masa. Cara ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar yang mengalami masalah internet untuk turut serta dalam pembelajaran melalui pembelajaran secara tidak serentak. Hal ini secara tidak langsung telah dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran apabila tiada seorang pun pelajar yang tercicir dalam pembelajarannya. Seterusnya, penggunaan aplikasi digital terutamanya dalam setiap mata pelajaran dapat menggalakkan pembelajaran kendiri pelajar. Dengan adanya arahan yang jelas dan cara penggunaan aplikasi digital yang mesra pengguna, tidak menjadi masalah bagi pelajar untuk mengeksplorasi tentang perkara baru, sekaligus dapat menambah ilmu pengetahuan secara kendiri. Pembelajaran secara digital juga menjadi alternatif kepada guru untuk membuat pentaksiran holistik terhadap pelajar. Misalnya, kaedah pentaksiran berasaskan projek, kajian kes, ulasan artikel dan lain-lain lagi mampu memenuhi komponen pembentukan intelektual, rohani, emosi dan jasmani. Hal ini secara tidak langsung memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Kaedah pentaksiran yang holistik ini juga dapat dilihat sebagai kaedah yang paling ideal dalam mengukur tahap penguasaan pelajar. Akhir sekali, pembelajaran digital mampu mewujudkan pendidikan tanpa sempadan, tidak kira dalam kalangan guru maupun dalam kalangan pelajar. Perkongsian ilmu atau pengalaman yang hanya ada dalam kalangan guru di sekolah masing-masing dapat diperluaskan lagi lingkup perkongsian ilmu apabila guru-guru mengambil inisiatif berkongsi video yang dihasilkan dan dimuat naik ke aplikasi-aplikasi digital yang boleh diakses oleh guru-guru dan pelajar-pelajar yang lain. Seterusnya, untuk cadangan dalam pembelajaran digital melalui transformasi pendidikan negara, yang pertama, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlu meningkatkan kemudahan dengan menambah lebih banyak peralatan elektronik seperti komputer, LCD, projektor dan makmal komputer untuk menggalakkan pendedahan dan kebiasaan kepada para pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran digital supaya dapat menarik minat dan tumpuan pelajar terhadap sesuatu pembelajaran.
Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memasukkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kemahiran dan infrastruktur yang sedia ada di dalam buku aktiviti yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak Kementerian Pendidikan juga boleh bergabung dengan pihak sekolah untuk menyediakan bengkel-bengkel berkaitan perisian kemudahan digital yang berkaitan kepada semua guru. Sekiranya pengetahuan guru berkaitan digital mantap, guru akan lebih bersedia untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Pihak sekolah juga tidak kurang pentingnya dalam memartabatkan pembelajaran digital. Penggunaan aplikasi ini mesti dilihat sebagai satu tambahan kepada alat pengajaran dan pembelajaran atau teknologi pengajaran yang berkesan walaupun pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di rumah. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu dijalankan dengan lebih inovatif. Contohnya penggunaan aplikasi MOOC. Menurut Siemens 2013, MOOC adalah berasaskan teori kinetivism di mana pembelajaran dilihat sebagai satu proses menjana dan mengaitkan rangkaian yang menghubungkan pengetahuan antara satu sama lain. Selain itu, MOOC mampu menyediakan pendidikan awal sehingga pendidikan tinggi dalam kepelbagaian cara secara percuma dan lebih bersifat interaktif. Guru perlu mewariasi kaedah pengajaran dan kreatif dalam mengolah sukatan pelajaran menjadi sesuatu yang menarik minat pelajar. Hal ini dapat menarik perhatian pelajar untuk menyertai kelas online di rumah. Sebagai contoh, Cikgu Siti Faridah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Derma telah tular di media sosial baru-baru ini kerana menggunakan kaedah skrin hijau untuk memudahkan murid-muridnya memahami subjek kimia. Akhirnya, satu kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada artikel ini ialah pembelajaran digital telah menjadi satu keperluan dalam global dunia pendidikan dan merupakan satu inisiatif yang perlu diambil kira supaya tiada pelajar yang tercicir ketika proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, warga pendidik harus menempuh segala halangan dan cabaran dengan melengkapkan diri dengan penguasaan teknologi digital dan menguasai ilmu pengajaran dan pembelajaran dalam talian untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Di samping itu, pelbagai pihak, terutamanya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah dan guru-guru perlu memikirkan cara untuk memastikan penyampaian ilmu itu tetap diteruskan walaupun terdapat beberapa kekangan. Itu saja daripada saya.